Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Dayangku Kamaliah, Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap dan junjung ziarah bakal jemaah haji negara. Setiap anggota bomba dan penyelamat perlu memiliki sikap profesionalisme, cekal dan berintegriti bagi mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzati Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap dan junjung ziarah bakal jemaah haji negara. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap dan junjung ziarah daripada bakal jemaah haji lelaki dan perempuan. Berangkat sama, Paduka Anak Anda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Tahun ini, 1035 bakal haji negara akan menunaikan rukun Islam kelima itu, termasuk pegawai, pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan. Daripada jumlah tersebut, 550 bakal haji lelaki dan 485 lagi bakal haji perempuan dengan mengikuti 5 buah syarikat pengendali pakej haji. Bakal jemaah haji akan bertolak ke Madinah menerusi 4 penerbangan berasingan iaitu pada 4, 5, 6 dan 7 Jun ini. Bakal jemaah haji telah menjalani kursus ibadat haji bagi memberi kefahaman mengenai manasik haji secara teori dan praktikal mendapatkan haji yang mabrur. Pemedulian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap bakal jemaah haji negara mencerminkan keprihatinan baginda. Ia amat ketara apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengurniakan tambang peribadi baginda, pengurniaan tambang kerajaan dan pengurniaan tambang kepada saudara-saudara baharu semasa majlis menghadap dan junjung ziarah bakal jemaah haji negara ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia petang tadi.
Bakal jemaah haji negara tiba di Istana Nurul Iman kira-kira pukul 9 pagi dan membuat pendaftaran. Selepas membuat pendaftaran, bakal jemaah haji negara dihidangkan juadah makan tengah hari. Sebelum menghadap dan junjung ziarah, bakal jemaah haji negara menunaikan solat fardu zuhur dan solat sunat hajat berjemaah. Sementara menunggu masa untuk junjung ziarah, bakal jemaah haji negara ditempatkan di ruang menunggu yang selesa. Perasaan tidak terhingga amat gembira kerana betapa susahnya, betapa lama kami menunggu untuk sampai ke peringkat ini. Disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang terjadi pada tahun 2020. Ini adalah merupakan satu anugerah terindah bagi setiap jemaah yang akan berangkat menunaikan fardu haji. Sekian lama kami menunggu, mencabarlah bagi kehidupan kami. Sekian lama menunggu giliran atau alhamdulillah menjadi temu Allah pada tahun ini lah. Saya berasa bersyukur dan diberi peluang untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini bersama dengan keluarga saya jugalah. Dalam memeduli kebajikan dan kesihatan bakal jemaah haji negara, kerajaan menyediakan para pegawai perubatan. Perkhidmatan klinik bagi semua jemaah Brunei Darussalam di Madinah dan juga di Makkah. Selain daripada itu juga perkhidmatan on-call dan juga kecemasan secara 24 jam insya-Allah akan diadakan. Klinik bergerak ataupun mobile klinik akan juga diadakan untuk merawat jemaah-jemaah haji yang memerlukan. Kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk sangat diambil berat oleh kerajaan, termasuk saudara baharu dengan memberikan tambang haji. Saya berterima kasih. Semoga kebawa Tuhan Duli sehat-sehat selalu. Saya keluarga sama terharu. Ujung terima kasih ke bawah Duli yang Maha Mulia yang beri kami kesempatan untuk menunaikan fardu haji. Tambang kurnia ini untuk mualaf, saya benar-benar bersyukur. Alhamdulillah tahun ini dapat sudah menjadi tetamu Allah di sana. Sebagai tanda pemenulian baginda, pakaian ihram dikurniakan kepada jemaah haji lelaki dan telekung dikurniakan kepada jemaah haji perempuan. Peluang menghadap dan junjung ziarah ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia menjadi peristiwa bersejarah bagi bakal-bakal jemaah haji negara dan akan dikenang sampai bila-bila. Detik-detik istimewa itu dimuatkan dalam sorotan Majlis Menghadap dan Junjung Ziarah bagi bakal jemaah haji negara. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Negara Brunei Darussalam dan Malaysia memeterai perjanjian perkhidmatan udara. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan-bahan berita yang lainnya. Penyertaan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2023, 523 ke-16 merupakan salah satu platform yang ideal bagi mempertingkatkan lagi penglibatan dan pendedahan industri dalam teknologi dan sistem pertahanan yang bertujuan untuk merealisasikan pembangunan keupayaan Kementerian Pertahanan dan ABDB. 523 diadakan di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi, Malaysia. Delegasi Negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Pendatu Lala Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Di acara berasingan 523, Yang Berhormat mengadakan perjumpaan dua hala bersama Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Pertahanan Malaysia. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua belah pihak menekankan hubungan pertahanan yang kukuh antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia dan seterusnya berkongsi pelbagai isu strategik kepentingan bersama termasuk situasi semasa keselamatan serantau dan global. Pada tahun ini, KDB Darul Ehsan Tentera Laut di Raja Brunei TLDB berpeluang menyertai Fleet Review 523 di Resort World Langkawi. Penyertaan TLDB dalam Fleet Review 523 menandakan hubungan pertahanan yang terjalin lama dan kukuh antara kedua-dua tentera laut negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Juga menyertai delegasi tersebut Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Besar Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Dalam berdepan dengan cabaran dan perkembangan semasa, Jabatan Bomba dan Penyelamat perlu berusaha untuk meningkatkan kecekapan dan profesionalisme pegawai-pegawai dan anggota-anggotanya menerusi program strategik dan pelan tindakan melibatkan seluruh lapisan anggotanya. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Bomba dan Penyelamat juga perlu memperkasa pelaksanaan tugasan selari dengan perkembangan teknologi bagi operasi kebombaan dan penyelamat. Berucap pada majlis perbarisan sempena sambutan Hari Bomba Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-63, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menegaskan Jabatan Bomba dan Penyelamat merupakan agensi strategik dalam kerajaan yang bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kepada orang ramai termasuk sektor komersial dan industri di negara ini. Kesiapsiagaan, komitmen dan kecekalan para pegawai serta anggotanya dalam menggalas tanggungjawab tanpa mengira waktu demi keselamatan negara khasnya dan rakyat serta penduduk di negara ini amnya adalah dituntut dan dihargai. Menurut Yang Berhormat, sikap profesionalisme, cekal dan berintegriti perlu ada di setiap anggota kerana dengan sikap sedemikian, jabatan boleh mendapat kepercayaan di mata masyarakat selaras dengan misi Jabatan Bomba dan Penyelamat iaitu mengurangkan kadar kejadian akibat kebakaran dan bertindak secara profesional dalam menangani apa jua panggilan kecemasan. Jabatan Bomba dan Penyelamat perlu memperkasa pelaksanaan tugasan selari dengan perkembangan teknologi bagi operasi kebombaan dan penyelamat. Perancangan yang lebih teratur dan tersusun akan dapat menyumbangkan dan mempertingkatkan kesiapsiagaan operasi kecemasan dan menyelamat.
Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian perkhidmatan udara di Langkawi, Malaysia. Menandatangani bagi pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala pihak Kerajaan Malaysia diwakili oleh Yang Berbahagia Anthony Loke Siew Fook, Menteri Pengangkutan Malaysia. Perjanjian yang diperbaharui tersebut mengemaskinikan perjanjian perkhidmatan udara yang dimeterai pada 14 Februari 1992. Hak-hak pengangkutan antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia ditambah baik. Hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Tuan Yang Terutama Brigadier Jana Besara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin alias Haji Muhammad Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga menghadiri pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 2023-523. Yang Berhormat juga mengadakan perjumpaan muhibah secara berasingan dengan Menteri Pengangkutan Malaysia dan Menteri Pengangkutan dan Penerbangan Awam Somalia. Menyertai Yang Berhormat Awang Muhammad Nazri Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kemahiran individu yang bukan penutur bahasa Jepun tetapi mahir berbahasa Jepun semakin meningkat sejak ujian kemahiran bahasa Jepun JLPT diperkenalkan pada tahun 2008. Pada bulan Disember tahun lalu, 42 daripada 75 orang telah lulus ujian berkenaan. Bagi meraikannya, petang tadi diadakan majlis penyampaian sijil yang dihoskan oleh Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam. Sijil-sijil disampaikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, dan Tuan Yang Terutama Maeda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini. JLPT ditawarkan sejak tahun 1984 untuk menilai kemahiran mereka yang bukan penutur asli bahasa Jepun. Bagi tahun 2023, JLPT akan diadakan pada 3 Disember dan permohonan akan dibuka dari bulan Ogos hingga September. Negara Brunei Darussalam akan beralih dari fasa peralihan monsun ke monsun barat daya yang dijangka akan bermula sekitar minggu terakhir bulan Mei ini. Pada lazimnya, monsun barat daya akan berterusan sehingga bulan September. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera di negara pada kebiasaannya agak stabil dengan kejadian ribut petir yang berkurangan. Manakala keadaan angin secara amnya akan bertiup dari arah barat daya semasa tempoh tersebut. Monsun barat daya juga sinonim dengan musim pembentukan sistem ribut tropika dan taufan di kawasan barat laut Lautan Pasifik dan Laut Cina Selatan. Oleh itu, keadaan cuaca negara boleh dipengaruhi dengan kehadiran sistem ribut tropika atau taufan itu. Namun, ia tertakluk pada jarak lokasi sistem berkenaan daripada kawasan negara. Kesan pengaruh dari sistem ribut tropika atau taufan yang berdekatan dengan rantau negara boleh menyebabkan pembentukan fenomena garis badai yang akan menjadikan negara mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan ribut petir beserta angin kencang sekali-sekala. Manakala sekitar bulan Ogos, kebiasaannya negara akan mengalami keadaan berjerebu disebabkan oleh cuaca kering di rantau Asia Tenggara. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diperolehi melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau hubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau laman Facebook @BruneiWeather, Instagram @Brunei.weather dan Telegram Brunei Weather. Kehidupan Rasulullah SAW dan sejarah masa dan tempat yang berhubung kait dengan kehidupan baginda dikongsikan dalam sesi ilmiah anjuran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Sesi ilmiah bertajuk Mimbar Nabi SAW, Sejarah dan Fadilatnya disampaikan oleh Dr. Nizar Mahmud Kasim Al-Sheikh, pemangku pengarah Dar Al-Siddiq Sains Jeddah. Pihak Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah sedang giat berusaha membuat perancangan bagi melaksanakan program dan aktiviti kajian dan penyelidikan, termasuklah menyebarkan ilmu penyelidikan melalui sesi ilmiah, pengajaran, pembelajaran dan penulisan. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan jalsah ilmiah yang pertama diadakan oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Tujuannya adalah memberikan peluang kepada warga balai untuk mempelajari dengan lebih dekat lagi mengenai dengan sejarah dan kelebihan-kelebihan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warga Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah juga berpeluang melihat replika model mimbar dan mempelajari dengan lebih mendalam sejarah pembuatannya yang dibuat pada tahun ke-8 Hijrah. Jua memang rasa sangat beruntunglah dapat menghadiri sesi ilmiah yang merupakan sebuah kajian mengenai mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesihatan mental dan kesejahteraan para pekerja sentiasa menjadi keutamaan Unified National Networks UNN. Sehubungan itu, beberapa inisiatif dilaksanakan dalam memperbaiki kesejahteraan para pekerja UNN, termasuk amalan seimbang dalam pekerjaan dengan mengadakan beberapa aktiviti di luar pejabat. Semangat kekitaan akan mewujudkan persekitaran yang selamat dan tempat kerja yang produktif dan selesa, dan ini sering ditekankan dalam UNN. Roslaini Osman, pemangku Ketua Sumber Manusia UNN dalam program kesedaran kesihatan mental, menjelaskan budaya kerja UNN menekankan amalan kerja positif dengan menggalakkan hubungan terbuka antara penyelia dan rakan sekerja serta menyediakan pendidikan berterusan dan mewujudkan kesedaran dalam kalangan para pekerja tentang pentingnya semangat kekitaan ini. Liga Futsal Brunei 2023, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei MSABDB tidak menghadapi masalah untuk menewaskan Indra SC dalam perlawanan semalam di Dewan Gerak Badan Kementerian Pertahanan. Dalam perlawanan ini, MSABDB menang bergaya 10-1 ke atas GG Indra SC. Dengan kemenangan ini, MSABDB mendahului Liga setakat ini mengutip 24 mata dan GG Indra SC di tangga ke-6 dengan 10 mata. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan di tempat yang sama menyaksikan RB Sham FC menang 3-1 ke atas BIB DSRC. Keputusan itu memberikan RB Sham FC 3 mata untuk menduduki tangga keempat dengan 15 mata. ...24 buah pasukan menyertai kejohanan Liga Bola Sepak Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam BDSFL 2023 bagi sekolah-sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan termasuk di bawah Kementerian Halal Agama dan Swasta. Kejohanan buat julung kalinya itu dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian jasmani dan rekreasi Jabatan Pendidikan Kurikulum dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Kejohanan berlangsung pada setiap hari Rabu bermula hari ini sehingga 9 Ogos 2023. Kejohanan dijalankan mengikut format liga dengan pasukan-pasukan dibahagikan kepada 8 kumpulan yang berakhir dengan pusingan play-off. Juara setiap kumpulan akan layak untuk bermain di Liga Super BDSFL 2024, manakala selebihnya akan bermain di Piala Perdana BDSFL 2024. Hari ini, 2 perlawanan dilangsungkan di Kompleks Sukan Tutong. Pasukan Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong mengalahkan pasukan Sekolah Menengah Saidina Husin dengan jaringan 8-0. Sementara itu, pasukan Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam menang 2-0 ke atas pasukan dari Sekolah Menengah Pendatu Seri Maharaja di Padang Rumput FABD.